Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah dan kurnianya dapat kita bertemu dalam program diskusi bagi membicarakan kesan ekonomi pasca COVID-19 ke atas sektor pelancongan. Sebelum kita pergi lebih jauh, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pensyarah kami iaitu Dr. Muhammad Saiful Zamzuri bin Noh kerana telah memberi ruang dan peluang untuk kami melaksanakan program diskusi ini bagi menyempurnakan tugasan di KMB. Untuk itu saya memperkenalkan diri saya Muhammad Saiful Nizam bin Syafi'i yang merupakan penuntut di Universiti Utara Malaysia dalam program pengajian jarak jauh. Saya ditugaskan untuk menjadi moderator untuk program diskusi pada hari ini. Bagi melancarkan program ini, turut serta dalam program ini ialah 3 ahli panel dan 6 orang sahabat saya yang juga penuntut di Universiti Utara Malaysia dalam program pengajian jarak jauh. Dalam program diskusi ini, kita akan membuka soalan kepada 6 orang penuntut PJJ-UiM bagi menanyakan soalan kepada ahli panel berkaitan dengan kesan ekonomi pasca COVID-19 kepada sektor pelancongan. Tanpa meninggalkan masa, saya akan memperkenalkan 3 ahli panel kita. Yang pertama, ahli panel kita yang pertama ialah Anan Tirawit, anak lelaki perawat. Beliau merupakan sahabat saya di Universiti Utara Malaysia dalam program pengajian jarak jauh dalam ijazah sarjana muda pengurusan awam. Beliau juga bertugas sebagai penghulu serta pegawai perhubungan antarabangsa di Penghalan Hulu. Beliau juga merupakan seorang pengurusi rumah ibadat. Seterusnya ahli panel kita yang kedua ialah Raimi Suardi bin Rosli. Beliau merupakan pengamal undang-undang di PDRM Pulau Pinang. Untuk makluman, beliau juga sahabat saya dalam program pengajian jarak jauh di Universiti Utara Malaysia. Seterusnya ahli panel kita yang ketiga. Ahli panel kita yang ketiga ialah Muhammad Adib bin Abdullah Daud. Beliau juga merupakan sahabat saya di Universiti Utara Malaysia dalam program pengajian jarak jauh. Dalam ijazah sarjana muda pengurusan awam, beliau bertugas sebagai penghulu di Mukim Perunai. Sebelum itu, mari kita lihat serba sedikit bagaimana sektor pelancongan yang semestinya banyak membantu sektor ekonomi terutamanya di kawasan ahli panel kita yang pertama iaitu Anan Tirawit, anak lelaki perawat.
Dari video montaj ini dapat kita simpulkan bahawa begitu rancak dan membangunnya sektor pelancongan di Pangkalan Hulu. Kita dapat lihat bagaimana pelbagai aktiviti-aktiviti pelancongan yang begitu, orang kata, begitu menarik dan orang kata apa, begitu ramai pengunjung datang melihat di Pangkalan Hulu. Terima kasih kita ucapkan kepada ahli panel kita yang pertama, itu Anan Tirawit, anak lelaki perawat, kerana telah berkongsi video ini untuk sama-sama kita melihat. Okey, tanpa melengahkan masa, mari kita teruskan dengan agenda kita di mana saya akan membukakan soalan kepada pelajar-pelajar program pengajian jarak jauh UUM untuk dikemukakan kepada ahli panel kita. Kita minta yang pertama, mungkin Alia boleh bertanyakan soalan kepada ahli panel kita? Terima kasih Encik Nizam. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nurul Alif Fatihah binti Nur Azman, merupakan penuntut pengajian jarak jauh di Universiti Utara Malaysia, ingin bertanyakan soalan kepada Encik An. Bagaimana keadaan pelancongan di kawasan Tok Anan selepas COVID melanda? Terima kasih. Okey, terima kasih kepada Cik Alia yang bertanya soalan. Salam sejahtera. Seperti mana yang kita tahu, hampir semua orang terjejas akibat pandemik COVID-19, utamanya dalam sektor pelancongan. Apa kita nak kongsi tentang topik pada hari ini? Di pentadbiran mukim dan daerah Pangkalan Hulu, khususnya sektor pelancongan yang banyak terjejas seperti hotel, gerai-gerai jualan dan pemandu pelancongan terus mengalami malang kerana banyak hotel, gerai-gerai jualan makanan ringan, kraft tangan, buah-buahan tempatan dan berbagai lagi turut terjejas kerana penutupan pintu sepadan antara Malaysia dan Thailand. Akibat itu, tiada pelancong bermula pada bulan Mac hingga kini. Walaupun pihak kerajaan pusat melalui daerah Pangkalan Hulu dan juga pihak PBT telah membantu mereka yang terjejas akibat COVID-19 dengan memberi bantuan jenis inisiatif usaha kecil dan sederhana PKS dalam sektor pelancongan yang berdaftar sahaja. Jadi sedikit banyaklah dapat meringankan beban pengusaha gerai, terutamanya di pintu sepadan Malaysia dan Thailand. Bagi pengusaha hotel, mereka juga boleh layak memohon mengurangkan kadar insurans bagi tempoh 1 April 20 hinggalah diumumkan oleh pihak kerajaan. Itulah jawapan saya. Terima kasih. Cakap seorang lah Jam. Hamid lepas Jam. Okey, terima kasih. Terima kasih kepada ahli panel kita Tok Nan atau Anan Tirawit kerana memberi jawapan yang begitu dinanti-nantikan oleh masyarakat setempat, khususnya kepada kita yang pelajar-pelajar PJJ yang berada dalam program diskusi kita pada hari ini. Tidak lupa juga kepada Cik Alia yang bertanyakan soalan yang begitu menarik. Okey, seterusnya kita teruskan dengan soalan yang kedua. Mungkin Encik Arash ingin bertanyakan soalan. Boleh? Encik Arash tanyakan soalan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Arash bin Zain Azizi, merupakan pelajar PJJ di UM. Saya ingin mengajukan soalan kepada Encik Remy. Soalan dia ialah, sebagai pengamal undang-undang, bolehkah Encik Remy menceritakan serba sedikit berkaitan dengan cara untuk membantu sektor pelancongan? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Encik Arash dengan soalan yang diajukan kepada saya. Okey, untuk menjawab soalan tersebut ialah yang mana kita sedia maklum sejak PKP dilaksanakan pada bulan Februari sehingga bulan Oktober, banyak aktiviti yang dilarang oleh pihak kerajaan dan salah satu aktiviti adalah pelancongan. Dan dari situ kita dapat lihat bahawa sektor pelancongan kita terjejas
termasuk dengan pekerja-pekerja yang berada di dalam sektor tersebut. Tetapi selepas PKP ditamatkan, pihak kerajaan telah membenarkan orang ramai untuk pergi melancong walaupun hanya di dalam negara. Walau bagaimanapun, pengunjung yang pergi melancong perlu mengikut SOP yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan dan tempat-tempat pelancongan tersebut perlu dikawal selia oleh pekerja-pekerja. Okey, kita cuba ambil contoh di tempat pelancongan di Langkawi yang mana ada makam Masuri, yang mana semua tahu bahawa makam Masuri adalah tempat terkenal di Langkawi. Okey, so pengunjung yang datang ke tempat tersebut perlu diperiksa suhu oleh pekerja yang dilantik oleh pekerja-pekerja dan mengikut SOP yang telah ditetapkan seperti memakai topi muka, menggunakan hand sanitizer dan berkemungkinan jumlah pengunjung telah ditetapkan oleh pekerja-pekerja di makam Masuri yang mana mungkin dalam satu-satu masa hanya 10 orang dibenarkan supaya tempat tersebut tidak terlalu sesak dan juga terlalu ramai pengunjung. Baik, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada ahli panel kita yang kedua atas jawapan yang diberikan. Saya percaya jawapan ni sedikit sebanyak dapat memberi pencerahan kepada orang kata apa, kepada masyarakat ketika mereka ingin melakukan orang kata apa, aktiviti melancong. Seperti mana kerajaan telah menggalakkan kita untuk melancong secara domestik di dalam negara. Terima kasih juga kepada Encik Aras kerana bertanyakan soalan. Soalan ni dapat memberi orang kata apa, maklumat kepada masyarakat. Okey, seterusnya kita teruskan lagi dengan program diskusi kita ini dengan soalan yang ketiga. Mungkin Encik Muhammad Kasyah ingin bertanyakan sesuatu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Encik Nizam. Saya Muhammad Al-Kasyah bin Hashim, merupakan pelajar jarak jauh UUM. Ingin saya bertanya soalan kepada Encik Adif. Macam mana Encik Adif sebagai penghulu dapat membantu IKS? Kerana kita tahu Kelunan merupakan sebuah pusat pelancongan yang banyak membantu ekonomi penduduk yang banyak memasarkan barangan kraftangan dan hasil bumi. Terima kasih. Terima kasih kepada saudara yang bertanya, Encik Kasyah. Salam sejahtera kepada semua saudara moderator, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Merujuk kepada persoalan tersebut, selaku mengetuai pentadbiran sebagai saya berkongsikan beberapa perkara berkaitan apa yang berlaku sebagai contohnya di tempat saya. Mungkin Brunei merupakan pusat pelancongan 35% berbanding pertanian 60% dan juga pekerja sektor kerajaan dan swasta masing-masing 5%. Sektor pelancongan yang 35% amat tinggi nilai. Oleh itu, banyak hasil-hasil pertanian yang perlu dipasarkan dan ianya berkaitan dengan pelancongan. Sebagai contoh, pengusaha madu kelulut, mereka juga terlibat secara langsung dengan sektor pelancongan kerana ramai pengunjung datang untuk melihat bagaimana madu kelulut ini dihasilkan. Begitu juga dengan pengusaha houseboat. Begitu juga dengan mereka yang terlibat dengan maling gunung ataupun pendaki-pendaki yang membantu pelancong untuk naik ke gunung. Jadi sektor ini memang terjejas buat masa ini. Namun, kita sebagai pentadbir di Mukim bertindak bersama dengan pejabat daerah untuk membantu mereka mengumpul data dan menyampaikan apa juga bentuk bantuan yang telah tersedia oleh pihak kerajaan bagi menjamin kelangsungan industri yang mereka kerjakan ini berterusan dan tidak tertutup. Oleh itu, dalam tempoh ini kita masih lagi membantu mereka untuk bertahan mengusahakan sektor pelancongan yang sedang mereka lakukan sekarang. Sekian. Alhamdulillah, begitu menarik jawapan yang diberikan oleh ahli panel kita yang ketiga, Encik Muhammad Adif. Jawapan yang begitulah yang kita nanti-nantikan kerana
orang kata apa, bantuan ataupun orang kata apa, langkah kerajaan yang dilaksanakan yang dapat membantu penduduk, pekerja, seterusnya orang kata apa, yang petani menghasil apa, meningkatkan kembali ataupun memberikan mereka keupayaan untuk terus hidup di kala orang kata apa, pandemik COVID-19 ni lah. Okey, seterusnya kita teruskan lagi apa program diskusi kita ini dengan soalan yang keempat, saya rasa yang keempat. Mungkin Cik Azmi Syafuddin ingin bertanyakan soalan. Assalamualaikum dan selamat petang. Saya Azmi Syafuddin Aziz, pelajar PJJ UEM. Saya ingin bertanyakan soalan pada Tok Anan. Tok Anan, hubungan antara bangsa antara Malaysia Thailand, adakah ianya turut terjejas? Sekian. Mula. Okey. Ulang balik soalan ke? Tak apa, Tok Anan teruskan je. Tok Anan terus jawab lah. Okay, terima kasih kepada Cik Asmit yang bertanya. Salam sejahtera. Terima kasih kepada Tuan Moderator kita, Cik Nizam, tuan-tuan dan puan. Sebagai pegawai pengurusan antarabangsa berkaitan dengan hubungan antara Malaysia dan Thailand, bagi di kawasan Pekan Hulu, iaitu di pintu masuk Bukit Berapit dan pintu masuk ke Betong, wilayah Jalan Thailand. Hubungan kami dengan pihak Thailand masih erat seperti dahulu. Dan sekarang kami masih sentiasa berhubung dan memberi kerjasama antara ICQS dengan pihak Thailand kaitan menghantar pulang balik rakyat Thailand melalui sepadan Betong. Jadi mereka yang ingin pulang perlu mendapatkan sijil kesihatan daripada klinik kesihatan dan sijil perjalanan daripada pihak kedutaan atau pejabat konsulat. Mereka ini juga perlu kuarantin sebanyak 14 hari sebelum dihantar balik. Hingga kini seramai 1,300 orang telah pulang balik melalui pintu sepadan Betong, Thailand. Terima kasih. Terima kasih kepada Encik Anan Terawit dan saudara yang bertanya, Encik Azmi Syafuddin. Jawapan yang diberikan oleh ahli panel kita yang pertama ini nampaknya sedikit banyak memberi memberi kita gambaran ataupun pengetahuan bagaimana hubungan Malaysia Thailand. Kita semua maklum ahli panel kita yang pertama ini juga merupakan seorang pegawai perhubungan antarabangsa antara Malaysia dan Thailand. Okey. Seterusnya kita teruskan lagi agenda program diskusi kita ini dengan pertanyaan soalan mungkin soalan yang kelima. Mungkin Puan Farizai ingin bertanyakan soalan. Okay, terima kasih Encik Nizam. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Farizah binti Jaafar, adalah salah seorang pelajar ngajian jarak jauh di Universiti Utara Malaysia. Ingin bertanyakan soalan kepada Encik Raimi. Bagaimanakah keadaan di sekitar kawasan pelancongan? Adakah pelancong-pelancong masih mengikut SOP yang ditetapkan atau mereka masih berdegil dan melanggar SOP? Apakah tindakan PDRM dalam menangani masalah ini? Terima kasih. Okey, terima kasih Puan Farizah. Okay, sepanjang pemantauan yang dibuat oleh pihak berkuasa, termasuklah polis dan juga KKM di tempat-tempat tumpuan, boleh dikatakan bahawa keseluruhan pengunjung yang datang telah mengikut SOP yang telah ditetapkan dalam norma kehidupan yang baru sekarang. Walaupun ada juga segelintir yang masih ingkar, namun teguran dan nasihat demi nasihat diberikan supaya kita semua boleh hindar dari wabak penyakit COVID-19. Sekiranya semua pengunjung yang mengikut SOP yang telah ditetapkan akan membuatkan pengunjung yang lain akan merasa selesa dan tidak perlu takut untuk pergi bercuti dan mana-mana ataupun dan sebagainya. Okey, terima kasih. Terima kasih kepada Puan Farizai. Terima kasih juga kepada ahli panel kita, Encik Muhammad Remy.
Dan semua maklum sekarang ni orang kata apa, COVID-19 ni telah menyerang bukan kata negara kita saja, malahan dunia. Tapi dengan langkah-langkah yang telah diambil oleh kerajaan melalui MKN, PDRM dan orang kata apa KKM, sedikit banyak dapat orang kata mengembalikan orang kata orang kata apa, kepercayaan ataupun keberanian untuk kita masyarakat meneruskan aktiviti-aktiviti pelancongan. Kadang-kadang tanpa orang kata apa pematuhan SOP ni, kita takut untuk pergi melancong. Takut orang kata apa risiko itu akan datang kepada ahli keluarga kita dan seterusnya masyarakat lah. Okey, seterusnya kita teruskan lagi program kita dengan soalan yang ke-6. Mungkin daripada Encik Hafiz. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada moderator kita Encik Muhammad Izam. Okey, saya Muhammad Afiq bin Abdul Rahman, selaku pelajar pendidikan jarak jauh UUM. Ini menanyakan soalan kepada Encik Muhammad Adif selaku penghulu mukim. Okey, soalan saya, bagaimanakah pihak kerajaan dan pihak penghulu memainkan peranan dalam mengamalikan semula kerancakan ataupun peranan dalam mengembalikan kembali atau membantu pekerja-pekerja yang terjejas dalam sektor perlindungan. Terima kasih. Terima kasih saudara Hafiz yang bertanya soalan. Sebenarnya ramai pekerja-pekerja di sektor pelancongan yang terjejas secara langsung. Mereka ini perlu dibantu sepenuhnya kerana untuk meneruskan hidup, untuk menanggung keluarga. Oleh itu, saya selaku ketua di pentadbiran mukim telah menubuhkan satu stock center di pentadbiran saya bagi mengenal pasti dan untuk mengambil merekod data-data penduduk-penduduk yang bekerja khususnya di sektor pertanian yang terjejas. Mereka yang terjejas ini, kita ada satu senarai masterpiece yang akan kita guna pakai, yang akan kita bantu. Sebagai contoh, kita akan membantu mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang lain ataupun untuk mendapat kerja yang lain yang mana mereka boleh untuk meneruskan hidup, menanggung keluarga tanpa perlu memilih kerja. Ini adalah kerana untuk memastikan mereka boleh bertahan sehingga sektor pelancongan yang terjejas tadi pulih semula dan mereka boleh kembali semula bekerja di tempat asal. Jadi oleh itu, selaku penghulu, saya ingin memastikan mereka yang terjejas ini, kita akan halakan mereka untuk mendapat apa juga pekerjaan dan kita telah pun melakukan perbincangan, perundingan dengan majikan-majikan yang sanggup untuk mengambil mereka. Sekian untuk jawapan itu. Terima kasih penghulu kita dengan kacak bergaya, dengan jawapan yang cukup menarik dan tertarik. Terima kasih juga kepada yang bertanyakan soalan, Cik Muhammad Hafiz. Okey, kini kita kata apa? Teruskan lagi program diskusi kita ini dengan soalan yang berikutnya. Mungkin soalan ini mungkin akan ditanyakan oleh Puan Farizai. Puan Farizai, boleh tanyakan soalan? Ya, terima kasih Cik Nizam. Saya ingin bertanyakan soalan kepada Encik Anan. Bagaimanakah kerajaan Thailand membangunkan semula sektor pelancong mereka selepas pintu sepadan ditutup? Bagaimana yang kita maklum, Thailand boleh dikatakan banyak bergantung kepada sektor pelancongan lah. Okey, terima kasih. Okey, terima kasih kepada Puan Riza. Okey, untuk pengetahuan Puan dan tuan-tuan perempuan, kebanyakan peniaga-peniaga yang berniaga di tengah-tengah pintu sepadan antara Malaysia dan Thailand adalah peniaga daripada Thailand. Mereka ini hanya menyewa
dengan pihak BT di sebelah Malaysia. Sehingga kini mereka masih tidak boleh berniaga kerana akibat penutupan sepadan disebabkan pandemik COVID-19. Untuk pengampuan, pihak Thailand khususnya di daerah Betong antara yang terkesan teruk akibat pandemik COVID-19. Kalau dulu pelancongan dari Malaysia paling kurang yang masuk ke Betong hampir 80,000 orang dalam sebulan. Ini mengikut rekod Immigration Thailand. Kebanyakan pelancong dari Malaysia tertarik dengan makanan-makanan yang sedap, yang halal. Yang sedia maklum, tempat pelancongan seperti Awan Nano, Ajaweng, terowong komunis, pusat-pusat hiburan dan lain-lain. Dan sekarang lapangan terbang pertama di Betong bakal dibuka semula untuk menarik pelancong-pelancong dari Malaysia dan daripada luar untuk menggunakan perkhidmatan lapangan terbang di Betong. Menurut pegawai daerah Betong, kini Betong masih mencari jumlah pelancong yang ramai setelah mereka memperkenalkan pelancongan dengan rebate. Contohnya, satu keluarga diberi nilai 600 baht bersamaan dengan RM70 untuk sehari melancong, termasuk rebate hotel-hotel dan pusat beli belah. Melalui bantuan ini, pihak Malaysia juga boleh mencontohi boleh dilaksanakan di Malaysia pada masa akan datang. Terima kasih. Terima kasih Encik Anan. Selaku Pegawai Perhubungan Antarabangsa, beliau orang kata apa dapat berkongsi sedikit sebanyak bagaimana cara dan orang kata apa langkah yang diambil oleh kerajaan Thailand bagi merancangkan kembali sektor pelancongan mereka. Khususnya kita mungkin boleh mengambil 1-2 langkah daripada pihak kerajaan Thailand untuk dilaksanakan di negara kita. Okey, seterusnya mungkin Cik Muhammad Hafiz ingin bertanyakan sesuatu kepada ahli panel kita yang kedua tu, Cik Raimi. Cik Hafiz. Okey, terima kasih kepada moderator kita, Cik Nizam. Okey, soalan kepada Encik Raimi. Sebagai seorang pengamal undang-undang, cuba Encik Raimi ceritakan sedikit prosedur dalam melaksanakan arahan yang telah diberikan oleh MKN bagi mengekang penularan COVID-19 ini. Terima kasih. Okey, terima kasih Encik Hafiz dengan soalan yang dia ajukan tadi. Okey, kita sedia maklum bahawa MKN telah memberi kuasa kepada pihak polis dan juga KKM untuk ambil tindakan. Okay, kita ambil contoh yang mana pihak KKM diberi kuasa untuk keluarkan borang NX14, iaitu borang tersebut adalah untuk borang kuarantin kepada individu yang menghidap atau yang disyaki menghidap penyakit COVID-19. Dan borang tersebut hanya disahkan oleh pegawai pejabat kesihatan daerah saja. Pegawai tersebut adalah pegawai yang diberi kuasa dan bukan semua pegawai diberi kuasa ke atas borang NX14 tersebut. Manakala bagi pihak polis, diberi kuasa untuk keluarkan kompaun dan sebagainya. Di antara prosedur yang ditetapkan oleh MKN, kita ambil contoh yang mudah, yang mana individu yang melalui Sekatan Jalan Raya atau SJR dan apabila buat pemeriksaan seperti meminta surat perjalanan ataupun membuat pemeriksaan jumlah orang di dalam kenderaan, sekiranya tiada surat ataupun jumlah orang yang menaiki kenderaan melebihi jumlah yang ditetapkan oleh MKN, maka pegawai SJR yang berpangkat inspektor akan meminta kenderaan ke tepi dan seterusnya pegawai tersebut akan menghubungi pegawai penyiasat kanan jenayah atau dengan kata singkatannya adalah SIO, dan SIO akan memberi tanggungjawab sepenuhnya kepada pegawai kanan, pegawai SJR untuk sama ada mengeluarkan saman kompaun ataupun memberi nasihat. Sekiranya nasihat tidak memberi kesan, maka kompaun akan diberikan dan tempoh bayaran kompaun adalah selama 14 hari dan sekiranya 14 hari tidak dibayar, maka individu tersebut akan dihadapkan ke mahkamah dan perlu diingat bahawa setiap pembayaran terus kepada KKM. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih ucapkan kepada ahli panel kita yang kedua, Cik Muhammad Raimi, atas jawapan yang diberikan berdasarkan fakta, dan saya pasti apa saja yang diberikan yang diberitahu oleh orang kata ahli panel kita ini merupakan
orang kata apa, arahan terbaru daripada MKN. Okey, seterusnya saya rasa ini soalan kita yang terakhir kerana kita diberi masa yang agak singkat. Saya teruskan dengan mungkin Cik Al-Kasyah ingin bertanyakan soalan kepada ahli panel kita yang ketiga. Okey, terima kasih kepada Encik Nizam. Ingin saya bertanya soalan kepada Encik Adif. Sejauh manakah industri pelancongan membantu ekonomi di Bukit Tok Mulu dan seterusnya membantu negara? Terima kasih. Terima kasih kepada Encik Al-Kasyah yang bertanya. Sebagaimana penjelasan saya di awal tadi, sebagai contoh di kawasan di tempat saya ini, daripada peratusan pengusaha ataupun bentuk ekonomi yang dijana di Mukim Kunai, 60% adalah di kalangan pertanian, 35% dalam bentuk pelancongan dan 5% adalah pekerja sektor kerajaan dan swasta. Dari segi pelancongan ini, walaupun mereka sebenarnya dalam nisbah 35%, tetapi mereka juga adalah golongan pertanian, 60%. Jadi bila 60% bergabung dengan 35%, di situ sahaja telah menjadi 95%, satu jumlah yang besar. Mengapa saya kata ada kaitan? Sektor pertanian, walaupun ada yang bekerja sebagai penoreh getah, dari segi yang menanam sayur-sayuran, juga yang mengerjakan tanaman cili yang besar di sini, mereka juga terlibat secara langsung dengan sektor pelancongan. Sebagai contoh, mereka juga terlibat dengan kedai makan di kawasan perkelahan. Mereka juga terlibat dengan perusahaan madu gelulut. Mereka juga terlibat dengan pengusaha houseboat ataupun dengan yang suka mendaki gunung dengan maling gunung. Jadi mereka ini amat terkait. Jadi soalan saudara tadi, bagaimana ia membantu ekonomi dan seterusnya membantu negara dari segi sektor pelancongan ini, ianya sebenarnya jauh membantu dari segi menguatkuasakan ekonomi khususnya dalam sektor pelancongan. Kerana laluan di Mukim Kunai ini adalah laluan utama untuk pelancong-pelancong ke Betul, Thailand. Oleh itu, dari segi peningkatan ekonomi tidak dapat dinafikan kerana di sinilah tempatnya taburan tempat-tempat menarik. Sebagai contoh, apabila pelancong yang melalui di Mukim Kunai ini, mereka akan singgah minum ataupun mereka akan nampak gayanya kita menerima sedikit gangguan rangkaian. Sebab itu di Mukim Kunai ini adalah merupakan laluan utama pelancong-pelancong untuk ke Pekalan Hulu, seterusnya untuk ke Betul. Jadi pelancong-pelancong ini akan singgah untuk minum, untuk membeli belah ataupun untuk tinggal semalam dua di sini. Mereka belanjakan wang mereka di sini dan secara tidak langsung ianya merancangkan ekonomi setempat. Dan secara khususnya apabila ramai pelancong datang singgah berkampung di sini, menikmati apa juga keindahan yang ada di sini, ianya secara tidak langsung menyumbang kepada KNK pertumbuhan ekonomi negara. Sekian. Okey, saya rasa setakat itu saja program diskusi kita. Terima kasih yang tak disangka kepada ahli panel kita, itu Cik Remy, Cik Anan Tirawit dan Cik Adif Abdullah Daud. Jumpa juga, terima kasih diucapkan kepada sahabat-sahabat saya daripada Universiti Tera Malaysia dalam program pengajian jarak jauh dalam menjayakan program diskusi kita ini. Untuk makluman, program diskusi kita ini akan dikongsikan di laman sesawang YouTube untuk paparan umum, untuk masyarakat melihat dan menilai
bagaimana langkah, bagaimana cara untuk kita melakukan satu-satu aktiviti melancong, macam mana perlu pematuhan SOP dan seterusnya lah. Okey, saya harap di masa-masa hadapan kita teruskan lagi program diskusi ini. Buat masa sekarang ni, orang kata apa, di era COVID-19 ni mungkin kita hanya boleh membuat program diskusi secara atas talian. Tapi mungkin di masa akan datang kita akan buat secara berhadapan, mungkin melalui forum dan sebagainya. Terima kasih. Saya ucapkan sekali lagi, setakat itu sajalah program diskusi kita pada hari ini. Okey, dengan wabillahi taufiq wal hidayah, saya akhiri program diskusi ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.